بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita menyambung kisah Nabi Yusuf yang sudah pun kita baca pada halaman 236 semalam, dan pada hari ini ataupun ke hari Jumaat Ustaz ya. Ya, Ustaz. Kemudian kita nak sambung hari ini. Betul. Untuk sama-sama ya kita lihat bersama apakah yang berlaku keesokan paginya ya daripada apa yang telah kita belajar pada halaman 236. Jadi kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Semalam ulang kaji. Ya. Hari ini kita nak menyambung. Tadi kita melihat pada halaman yang ke-236 saja. Ya. La ta'manna. Oh ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Al-Quran semua sudah praktik. Maksudnya macam apa si abang Nabi Betul. Yusuf ni dia macam memuncungkan Betul. diri tu ya. Cara kita baca tu pun Betul Ustaz. istimewa sangatlah Betul, dia Ustaz. wujud. Dan Dia sekali dalam Quran. Ya, satu. Satu kali saja. Sekali. Masya-Allah. Dan ya. hari ini menarik nak menyambung komplot seterusnya. Ya. Ya, subhanallah, menarik ya. Inilah yang kita akan lihat bersama ya. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 237, iaitu daripada ayat 15 hingga 18. Kita akan melihat apa yang disedihkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam, ayah kepada Nabi Yusuf, iaitu komplot abang-abang Nabi Yusuf ya, kait yang mereka laksanakan sehingga membawa kepada sesuatu yang amat menyedihkan, yang membina trauma kepada seorang ayah, kepada seorang ibu kalau ia berlaku pada zaman ini. Itu yang kita akan baca pada ayat 15 hingga 18. Kemudian Nabi Yusuf diselamatkan ya, ataupun dijumpai oleh seorang pedagang, yang kita akan lihat apakah yang berlaku kepada Nabi Yusuf daripada ayat 19 hingga 20, dan kemudian disambung kepada ayat 21 hingga 22 bagaimana Nabi Yusuf ini dibeli dengan harga yang murah dan akhirnya berada di istana ataupun di kediaman di Mesir. Itu adalah bagaimana berlakunya peristiwa orang-orang Bani Israel ya yang masuk ke Mesir, salah satunya dalam peristiwa Nabi Yusuf ini dibeli dengan harga yang murah dan akhirnya berada di tanah Mesir. Jadi mari sama-sama kita baca ayat 15 hingga 20 untuk kita melihat apakah yang berlaku pada keesokan paginya ya. Kalau tuan-tuan perasan, mereka adik-beradik dah bercakap dengan si ayah ya, dengan muncung-muncung tadi tu kan ya, bahawa abah ni tak percaya pada kamilah ya. Jadi akhirnya ayah membenarkan untuk yarta wa yal'ab ya. Ini yang kita nak baca daripada ayat 15 hingga 20 bersama. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan puan-puan ibu ayah, apa khabar tu kat rumah tu? Ayah hak ni ada yang mula bekerja hari ini. Ya, betul. Kalau di 5 negeri bermula yang kedua, fasa kedua, jadi boleh orang kata boleh bergerak sikit, tapi masih sama kena hati-hati dan terus jaga SOP dan cek senantiasa My Sejahtera tu Ustaz. Kadang-kadang banyak juga sahabat-sahabat saya terlepas date untuk vaksin tu, tarikh tu dia terlepas. Jadi kena hati-hati, semak sama-sama. Dan bagi yang belum, sabar, insya-Allah giliran kita tu pasti akan sampai nanti setahun nanti, insya-Allah taala dipermudahkan, insya-Allah. Kalau kita melihat Ustaz ayat yang ke halaman yang kita belajar sebelum ini Ustaz, hari Jumaat ya Ustaz,
ada kesedihan juga daripada ayahanda Nabi Allah Yusuf alaihi salam kan. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu, ayat yang ke-13 tu maksudnya Nabi Allah Yaqub sedih nak melepaskan pergi ni walaupun diyakinkan oleh adik-beradik dia, abang dia, dan hari ni bersambung. Kenapa sedih? Hari ni dijawab dalam halaman kita nak belajar hari ini, halaman yang ke-237. Jangan lupa sebarkan pengajian kita, ajak sama-sama untuk kita ikuti peristiwa ataupun kisah keluarga hebat ini dalam Al-Quran ini. Kita nak baca yang permulaan ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-20. Antara kalimah yang perlu kita beri perhatian ayat itulah az-zi'b. Nak sebut dia tu bila kita waqaf az-zi'b, ada qalqalah pada huruf ba. Baik, kita cuba baca permulaan ini dengan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi untuk sama-sama kita melihat kepada esok paginya falamma dhahabu bihi wa ajma'u, iaitu abang-abang ini mereka pergi dan mereka ajma'u sama-sama berbincang dan sepakat bahawa ayyaj'aluhu fi ghayabatil juba, iaitu mereka sudah pun merancang Ustaz ya. Itu sebabnya betapa bahayanya bila seseorang itu dia mula bercakap-cakap dengan orang dan dia ada perkara yang negatif dan kemudian mengumpat dan kemudian dia akan membawa kepada hasad dan juga merancang perkara yang tidak baik. Itu proses di mana berlakunya sesuatu kerosakan di dalam sesuatu keluarga, dalam satu organisasi ataupun dalam masyarakat. Jadi apa yang mereka rancang itu, mereka cakap itu, bincang-bincang, akhirnya inilah yang mereka buat. Itu sebabnya bila kita dah bercakap perkara negatif, itu dah sebahagian dah. Dan kalau kita tinggalkan dapat pahala Ustaz. Kan? Tapi kalau katakan perkara baik, kita bercakap merancang belum buat lagi pun kita dah dapat pahala, buat lagi dapat pahala. Jadi mereka buat, iaitu meletakkan Nabi Yusuf fi ghayabatil jub, iaitu di kegelapan sebuah telaga buta, ya, jauh ya daripada kawasan itu. Wa auhayna, dan pada waktu ini seorang anak kecil, adik kan, takut dengan peristiwa ini, tetapi Allah memberikan ilham wahyu kepada Nabi Yusuf, latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun, ya, iaitu Allah memberitahu wahyu kepada Nabi Yusuf bahawa kamu akan beritahu peristiwa ini, ya, yang berlaku ini, wa hum la yashurun, tetapi mereka tidak sedar. Mereka tak sedar. Jadi bila Nabi Yusuf diberikan wahyu ataupun ilham itu memberi sebagai satu terapi kepada Nabi Yusuf. Jadi dia tak adalah trauma dengan peristiwa tersebut. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bila anak kecil kita letak dalam, kata contoh Ustaz ya, dikurung dalam bilik gelap ataupun dia diletakkan, dipukul ke, diletakkan di tempat yang jauh, dia akan trauma dan dia akan boleh terbawa kepada peringkat dewasa, dan bila dia muncul balik dia akan menyalahkan dunia dan menyebabkan stres, mental disorder, masalah mental dan sebagainya. Jadi wahyu memainkan peranan. Itu pelajarannya Ustaz ya. Kita belajar Quran, baca Quran, tuan-tuan mengikuti My Quran Time ini, sebenarnya dia boleh meredakan dan memberi syifa kepada perkara ataupun pengalaman-pengalaman yang tidak baik ketika berada pada waktu kecil. Ini yang kita boleh belajar dalam ayat yang ke-15. Waja'u, dan mereka datang kepada ayah mereka, Aisyah an yabkun. Jadi kamera sudah beritahu kepada peristiwa mereka waktu petang. Tadi waktu pagi. Ni waktu petang. Betul. Bahawa mereka datang menangis. Menangis. Menangis pasal ini. Qalu. Mereka cakaplah ya. Ya abana, dia bukan ya abati. Ya, ya abana. Masih lagi tak berapa bersopan sangat, tapi okeylah ya. Ya abana, inna dhahabna, kami pergi berlumba, ya, maksudnya berlumba, main-mainlah di kalangan mereka, kan kami tinggalkan Yusuf di peringkat di inda mata'ina, ya, di barang-barang kami dimakan oleh apa? Az-zi'bu. Perkataan yang diucapkan oleh Nabi Yaqub, yang diulang oleh abang-abang, kata kami ni usbah, kami ni kuat, kami geng, kan. Tetapi akhirnya mereka gunakan perkataan itu juga. Banyak-banyak binatang az-zi'bu pula kan digunakan. Ini adalah psikologi bagaimana orang menipu Ustaz. Orang menipu dia kadang-kadang tak ada idea pun. Betul. Kecuali dia ikut mana idea yang sudah ada. Ya. Pasal dia tak boleh kreatif. Kalau kreatif sangat nanti dimakan oleh arnab. Macam mana boleh makan oleh arnab pula kan? Okey. Jadi ada serigala dimakan oleh harimau, dia kena fikir benda lain pula. Betul. Kan, macam mana harimau nak makan, ada ke harimau dekat hutan tersebut. Jadi lebih baik guna apa yang dia dah dengar daripada orang terdekat. Wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Panjang Ustaz ya. Cakapnya itu panjang, ayat 17. Betul. Itu bahawa kamu mesti tak percaya lana kepada kami walau kunna sadiqin, walaupun kami ini betul. Maknanya belum apa-apa dia dah cakap dah. Dia tak percaya.
Nabi Yakub senyap je kan, tak ada cakap apa-apa lagi kat sini. Maksudnya dia bercakap panjang. Jadi sebabnya kalau orang cakap panjang ni sebabnya tanpa kita tanya kan, lepas tu kau mesti tak percaya kan aku cakap ni kan, orang itu sebenarnya ada masalah sikit, memang sedang menipu. Ya, jadi di sini ayat ini dikaji oleh pakar psikologi, pakar sosiologi. Ini adalah bagaimana orang menipu. Kalau katakan polis-polis ustaz ya, nak mengenal pasti penipu tu, dia tengok macam mana orang tu jawab. Tetapi kalau penjenayah yang profesional, kadang-kadang dia dah tahu dah psikologi ini kan, kita tak beritahulah apa cara nak jadi penjenayah profesional, tapi dia belajar di sekitar sini ya. Jadi ini adalah satu ilmu yang mendalam sebenarnya. Ayat yang ke-18, waja'u, dan mereka datangkan ya baju Nabi Yusuf bidamin kadhib, dengan darah yang tipu. Allah. Tadi dah nangis tipu. Sekarang dengan darah tipu. Ya. Jadi nak ceritanya ialah bila seseorang itu mula mengumpat, mula-mula hasad, mengumpat, merancang, maka dia akan membawa kepada dosa-dosa yang akan datang. Itu pelajaran yang kita dapat saja. Maksudnya kalau boleh kalau kita dah buat dosa terus kita istighfar kepada Allah, tuan-tuan sekalian, kita minta ampun. Kerana apa? Kadang-kadang kita di pejabat ke, di rumah ke, kita sekadar nak memenuhkan masa, kita mengumpat sikitlah kan. Tapi sebenarnya mengumpat itu dia akhirnya memberi ruang. Kalau ada hasad yang muncul, maka dia membawa kepada penyakit-penyakit seterusnya yang membawa kalau di dalam kisah ini sehingga mereka sanggup untuk meletakkan adik mereka ini Nabi Yusuf fi ghayabatil jub. Maka pada ayat yang ke-18 itu qala, kata Nabi Yakub, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Baru Nabi Yakub bercakap, masya-Allah, kamu semua ni bal sawwalat, bahkan telah menghiasi bagi kamu diri kamu perkara yang buruk, amal perkara ini. Sawwalat ini maksudnya ustaz ya, taswil ini maksudnya memandang enteng. Ya, dan juga dia cuba rasionalkan sesuatu perkara keburukan yang dibuat. Ada orang yang dia kata mengumpat, bukan saya mengumpat ni untuk memberitahu kebenaran. Betul lah, kebenaran telah mengumpat kan. Kalau katakan tak betul, itu buhtan ataupun fitnah. Jadi ini adalah kaedah orang buat dosa yang tidak mahu bertaubat. Betul. Ya, dia cuba taswil, iaitu menganggap perkara-perkara itu okey. Ya, dia rasa justified. Dan psikologi ini dibongkar oleh Nabi Yakub. Maka apa Nabi Yakub buat kepada anak-anak ataupun abang-abang Nabi Yusuf ini yang dah buat perangai sampai tahap gini? Dia dah beritahu semalam Ustaz kan, iaitu menyedihkanku. Betul. Maksudnya bila dah mula merancang, ya, dah mula hasad, memang perkara itu hampir berlaku ataupun akan berlaku. Dah sedih dah Nabi itu. Jadi bila dah berlaku perkara ini, sedih melampau bagi seorang ayah, ya. Dalam masa yang sama ada ibu Nabi Yusuf tapi tak diceritakan sini. Kalau ayah sedih je, kalau ibu sedih ni itu okey, normal kan? Memang ibu sedih. Tapi kalau sampai ayah sedih, pada waktu ini apakah jawapan Nabi Yakub? Fasabrun jamil. Ya, kesabaran yang indah. Dia cakap kan, sabar je, sabar, ya, sabar yang indah. Apa maksud sabar yang indah? Sabar yang tidak diikuti dengan hodoh. Mudah macam itulah maksudnya. Hodoh tu macam mana? Dengan marah-marah kepada anak, kan abah dah cakap kan, kamu ni memang dia macam tu kan. Sebenarnya dalam kes ini, sebagai seorang ayah biasa je kalau katakan kena pukul ke kepada ni, tetapi kalau berletih ataupun terus mendenda, memukul dan macam-macam dikenakan kepada si anak ni ada problem. Dan orang yang problem ini kalau diletih apa sebagainya, dia lagi menjadi masalah. Jadi pada waktu ini Nabi Yakub tahu bagaimana untuk mendidik anak yang buat perangai ini, maka Nabi Yakub terus kembali pada Allah. Nabi Yakub cakap saja, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Iaitu apa? Dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan yang panjang-panjang lebar ini, ya. Aku minta tolong Allah je lah kan. Nak cakap lebih-lebih kat kamu ni, nanti kamu nak cakap darah serigala tadi tu, ya, boleh je Nabi Yakub tanya, kalau serigala ni tak ada gigi ke? Kan, pasal baju tu ni mengapa tak koyak kan? Boleh dia tanya, merah ni serigala ni dia tak ada ke dia daging-daging adik kamu ni terkena pula kat gigi dia, kena kat baju? Boleh tanya. Tetapi cakap dengan orang yang ada masalah pada waktu ini menambahkan lagi penipuan demi penipuan.
maka lebih baik kembali kepada Allah. Dan inilah perkataan yang boleh kita amalkan ketika kita menghadapi cabaran kita dengan manusia, dengan kawan-kawan. Kalau ada yang menyakitkan hati kita, kita balas lagi sakit hati orang itu, dia sakitkan hati kita lagi, maka perkataannya apa? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka kamera nak pergi ke tempat lain Ustaz. Betul. Nak pergi ke tempat lain, tapi kita tengok perkataan pilihan kita dahulu ya. Belum lagi kepada tempat baru. Perkataan hari ini ialah sya'ara, berulang sebanyak 40 kali di dalam al-Quran, dan ini yang kita lihat pada ayat 50. Tidak sedar ya, ataupun perasaan. Jadi sebenarnya abang-abang Nabi Yusuf mereka tidak sedar ya, tidak sedar tentang sebenarnya apa yang mereka buat itu memberi kesan kepada si adik, dan perkara ini akan menjadi satu berita besar, memberi kesan pada mereka suatu hari nanti. Mereka tidak kisah pasal mereka buat itu tanpa, istilahnya fa'ilin, bukannya amilin, fa'ilin. Maksudnya mereka buat tanpa mereka memikirkan kesan-kesan perasaan ayah, perasaan diri sendiri, trauma yang akan berlaku pada diri sendiri. Pasal orang yang buat kerosakan dosa ini, dia sendiri yang akan stres. Dan inilah yang kita doakan, agar Allah memelihara kita daripada mengikut perasaan ya, kerana mengikut perasaan itu menyebabkan kita mungkin akan menjadi stres dan trauma dalam kehidupan kita. Kita berehat sebentar, kita kembali semula melihat babak seterusnya. Apa yang berlaku pada Nabi Yusuf dah dalam perigi buta tadi itu. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. Maka kesabaranlah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah sahaja aku mohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Surah Azim, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Fasabrun jamil, antara ungkapan ayat yang boleh kita amalkan saja untuk beri sedikit kekuatan dalam kehidupan kita. Tapi jangan abang kejut semayang solat fasabrun jamil. Dia sebenarnya ada orang salah guna juga. Betul, Ustaz, ya. Dia bila ada yang guna, bila kita bagi tahu sesuatu perkara saja, benda okey je, bukan yang menyusahkan apa ke. Allahul musta'an ala ma tasifun kan. Okey, sebenarnya perkataan ini untuk tempat yang bila mengecewakan, ya, yang berdosa. Betul, dan kita tak nak banyak cerita, maka gunalah perkataan ini, ya. Khuatir nanti kalau dia cakap boleh tak tolong nak ambilkan air untuk abah, wallahul musta'an ala ma tasifun, ya. Itu macam marah ayah suruh ambil air kan. Jadi tuan-tuan, kita nak teruskan Ustaz. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, sahabat-sahabat kita yang sedang berada di hadapan kaca TV, ada yang sedang bersama kita, berinteraksi kita di Facebook, antaranya Puan Syaikha Nadia Matar, pak cik kesayangan saya Yusuf bin Yasin meninggal dunia semalam, kembali ke rahmatullah. Tengok pula hari ni baca cerita pasal surah Nabi Yusuf di, mudah-mudahan dari Singapura, kawan sahabat kita dari Singapura, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala cucuri rahmat kepada Allahyarham Yusuf bin Yasin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak menyambung pengajian ataupun perkongsian kita
sedikit sebanyak tentang tajwid. Kita ingin melihat hari ini iaitu tentang hukum mad. Oh subhanallah, banyak sekali kita jumpa dan antara yang penting juga dalam pengajian atau pembelajaran al-Quran, apa itu mad? Hukum mad. Apa itu mad? Mad bermaksud menambah. Ia berfungsi dengan memanjangkan suara kita ketika bertemu huruf mad atau huruf lin. Ketika bertemu huruf mad atau huruf lin, terpanjangkan suara kita. Dan bagaimana kita nak kenal pasti antaranya, iaitulah huruf-huruf mad kita kena pasti. Huruf mad ada 3 kesemuanya, iaitu huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Dengan syarat alif dan huruf sebelumnya baris atas. Huruf waw dan huruf sebelumnya berbaris depan. Huruf ya sebelum huruf ya, huruf berbaris di bawah. Kita lihat contoh dia supaya kita lebih nampak lagi contoh huruf-huruf mad ataupun keadaan-keadaan bila berlakunya mad. Antaranya pada ayat yang ke-19, halaman 237 ini, antaranya ayat yang ke-19 ada contoh dekat situ. Ketiga-tiga tempat ada alif, ada ya, ada alif, ada waw. Contoh ayat 19, wallahu alimun. Alimun, ya mati sebelum dia baris huruf sebelum dia baris bawah, huruf lam tu. Alimun panjang 2 harakat. Kemudian alif sebelum dia baris atas, bima, mim tu baris atas, bima panjang juga 2 harakat. Dan juga ya'malun, waw yang mati yang sukun sebelum dia huruf lam berbaris dhammah ataupun depan. Baik, kalau ayat yang ke-20 juga ada contohnya. Wa kanu alif sebelum syarat dia tadi, sebelum dia baris atas ka tu. Wa ka, waw sebelum dia baris depan, nu 2 harakat. Ya sebelum dia baris bawah, fihi. Dan juga zahidin, ya sebelum dia baris bawah, az-zahidin. Jadi ini 3 huruf alif waw ya, tapi ada syarat dia sebelum dia tu. Alif sebelum dia baris atas, ya sebelum dia baris bawah, waw sebelum dia baris depan. Jadi kita ingatlah ustaz, mudah saja 3 huruf mat tu ada 3 je lah. Awi. Kan? Jadi itu guru-guru kita ajar dulu. Jadi selamat mencuba dan kita perhatikan dalam bacaan kita untuk kita baca baik-baik insya-Allah taala. Wallahu. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita membaca ataupun kita belajar tentang mad tadi ya. Betul, dan kita akan bertemu lagi dengan pelbagai jenis mad ya, bukan MAT ya, MAD MAD. Dan insya-Allah moga-moga ini akan menjadikan bacaan kita tepat ya. Dan bila bacaan tepat ya, dengan suara yang bagus, sebenarnya dia memberi kesan kepada emosi kita. Kita pernah kongsi sebelum ni Ustaz kan. Ada huruf mad kalau kita baca tak mad berubah makna. Kita pernah sebut sebelum ni. Jadi bahaya dan kita jumpa nanti insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Jadi kita ingin menyambung kepada ayat 21 hingga ayat 22, tapi sebelum itu kita nak melihat kepada babak seterusnya ya. Tadi kalau katakan kita dah baca sampai ayat yang ke-20, kita nak melihat dahulu pada ayat yang ke-19 ya. Maksudnya Nabi Yaqub memang amat sedih pada waktu ini. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Ya, sama ada ibu ayah di rumah ataupun ketua ataupun berada di pejabat, ada perkara yang mengecewakan, kita nak berhujah lebih, kita mungkin akan makin kecewa. Maka pada waktu itu perkataan yang amat mulia diangkat ialah fasabrun jamil, ya, kesabaran yang indah, wallahul musta'an ala ma tasifun. Apa yang kamu ceritakan itu sebenarnya Allah akan tempat Allah lah yang aku nak minta tolong. Aku tak nak minta pertolongan daripada kamu. Jadi perkataan itu sebenarnya deep Ustaz ya. Kalau disebutkan dalam bahasa Melayu, saya bergantung pada Allah je lah dengan apa yang kamu cakap tu. Boleh tahan tu. Okey. Tapi kita cakaplah bahasa Arab Ustaz ya. Kita doa pada Allah SWT, bukan kita doa ini untuk menyakitkan hati orang di hadapan itu. Baik. Jadi kamera berubah kepada babak seterusnya, wajaat sayyaratun ya, datang satu kafilah ya. Sayyarah ni zaman sekarang namanya kereta Ustaz ya, jangan cakap Proton Saga ke apa ke, bukan. Ini zaman itu kafilah ya, mungkin naik unta ke apa. Fa arsalu, dia hantar orang untuk mencari air ya, mencari air.
Fa'adla dalwah, lalu dia menghulurkan timbanya. Pasal apa kata timbanya? Pasal timba tak ada kat situ. Betul. Kan tadi dah diletak Nabi Yusuf, kemudian kalau ikutkan pada kisah, maksudnya Nabi Yusuf dah kat bawah tu. Tak ada timba kat situ. Maksudnya memang telaga yang tak digunakan. Tak Perigi digunakan. buta tadi. Perigi buta. Ya, dia bukannya bi'run tapi jub, ya, perkataan yang dipilih. Maka qala, ya, orang yang cari air tadi, bila dia angkat saja, ya busyra hadza ghulam, ya, wow, lebih kurang begitulah, ya. Ada anak muda yang handsome, yang comel. Wa asarruhu bida'ah. Apa yang mereka buat? Mereka sembunyikan di dalam barang dagangan, bida'ah, ya. Dan kemudian Allah kata wallahu alimu bima ya'malun, Allah mengetahui apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat? Sebenarnya mereka letak bukan dalam tempat mereka letak barang-barang, Ustaz. Betul, dia letak dalam kargo. Mengapa letak dalam kargo? Nak sembunyikan. Kerana pada waktu itu ialah banyak berlaku perhambaan kepada anak-anak kecil. Child slavery yang berlaku pada waktu itu. Jadi ini sebagai satu kesalahan, sebagai satu kesalahan, tetapi mereka main sental saja, mereka ambil saja, ya. Dan ini pelajaran untuk kita, ya, bahawa sebenarnya kalau kita jumpa barang, jangan ambil je. Ya, pasal ada orang bila lori terbalik ada susu, kan, dia pergi ambil, wah, rezeki, durian runtuh, bawa balik rumah, kan. Itu sebenarnya gejala orang yang tidak beriman pada zaman Nabi Yusuf ini. Yang diceritakan. Bila masuk penjara nanti, Nabi Yusuf akan cakap bahawa sebenarnya orang-orang pada waktu yang aku tidak terlibat dengan mereka yang melakukan kezaliman. Salah satunya ialah apa? Dalam bab wanita yang akan berlaku nanti, dan juga bab-bab beginilah, jumpa barang ambil, budak-budak dijadikan hamba untuk bekerja, untuk dijual. Berapa harga je? Washarauhu bithamanin bahsin. Ya, dia rombongan itu, dan mereka menjual dia kepada rombongan, ya, bithamanin bahsin, iaitu apa? Harga yang rendah. Harga yang rendah, ya. Maksudnya kalau Ustaz pernah pergi ke tempat-tempat niaga, kalau orang ada, you mau jam banyak murah, ya, RM50 dia offer, kan, ya, tawarkan, tak, saya nak RM10 je, kata. Tak, ini 30 kan. RM5 kita tukar jadi harga RM5, kan. Nah, kan. Itu adalah bisamanin bahsin. Pasal apa dia buat begitu? Mengapa orang daripada 50 boleh jadi RM5? Pasal itu bukan barang curi. Kan? Jadi dia boleh bagi murah ataupun barang yang tidak original, tidak asli. Maka darahim ma'dudah, beberapa dirham sahaja, wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka kata tak apa, kami nak jual murah ni. Alah, kami tak kisah. Sebenarnya mereka sedang menyembunyikan anak yang salah dari segi perundangan di kawasan situ tadi, ya. Dan inilah yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Pelajaran untuk kita, Nabi Yusuf dahlah masuk telaga, kan, kemudian dijual dengan harga yang murah, berpisah dengan ayah, ya. Kita, Ustaz, ya, kalau paling hebat pun Ustaz pernah kena jual? Tak pernah, kan? Belum lagi. Tak pernah, kan? Ada orang kata saya dapat gaji murah, kan. Itu dapat gaji murah, bukan dijual. Ini dijual dengan harga yang murah. Ini berlaku pada Nabi Yusuf. Mengecewakan, menyedihkan ayah kalau tahu perkara begini, anak kita, Ustaz, ya. Betul, Ustaz. Subhanallah, ya. Dan apakah yang berlaku lagi selepas itu? Dia dibeli oleh siapa? Kita baca ayat 21, ayat 22. Silakan, Ustaz. Subhanallah, terima kasih Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, seronok kita dihidangkan dengan pelbagai sisi kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kita melihat pula babak ke seterusnya, ayat yang ke-21 dan 22. Mari kita baca dulu, kita cuba bacaan kita dengan murattal jiharkah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه
أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 21 dan 22 ini menyambung kepada kisah Nabi Yusuf, seorang anak kecil, ya. Cuba tuan-tuan bayangkan bahawa itu adalah anak kita Ustaz, ya. Dan melalui babak-babak kehidupan begini, ia adalah amat menyedihkan, ya, bagi seorang ibu. Cuba bayangkan 9 bulan mengandung, ya. Kemudian bila ada adik-beradik, adiknya ataupun abangnya membuat angkara sebegini. Ini adalah kisah yang memujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di hujung di Mekah itu kepergian isteri Sayyidatina Khadijah, sedih, kemudian dikutuk, ya, dihenyak. Dan pada waktu ini sebenarnya bila membaca kisah Nabi Yusuf ini, ia memujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya Nabi Yusuf sudah melalui badai yang amat menyedihkan, ya. Dan sambungannya pada ayat yang ke-21, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya, waqala allazi ishtarahu min misra, ya, dari Mesir. Inilah peristiwa bagaimana orang Yahudi ataupun daripada Bani Israel masuk ke dalam Mesir. Ini kalau orang Yahudi Bani Israel bertanya kepada Nabi Muhammad macam mana daripada daripada tempat mereka pergi ke Mesir, ini jawapannya. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah jumpa Nabi Yusuf, ya, tetapi Allah wahyukan untuk dijawab. Maka pemerintah pada waktu itu daripada Mesir beli, dan dia cakap pada isterinya, ya, yang dimaklumkan dalam sejarah namanya Zulaikha. Ini babak seterusnya Ustaz, ya. Okey, tapi kita tengok dulu. Akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada, ya, iaitu dia cakap pada isterinya, tolong muliakan dia, jaga dia elok-elok. Mathwahu itu maksudnya ialah beri tempat duduk yang bagus dan lama. Mathwa ini tempat duduk bagus dan lama. Maksudnya jangan bagi 2-3 bulan dan kemudian kita halau dia, jangan. Walaupun dia dibeli dengan harga yang murah. Asa an yanfa'ana, moga-moga dia ini memberi manfaat. Memberi manfaat ni maksudnya sebagai hamba. Betul. Untuk bersih tingkap, masak ke apa-apalah kemahirannya. Betul. Kerana membantu si isteri, atau nattakhizahu walada, menjadi anak. Ya, mengapa? Pasal mereka tak ada anak. Ya, si isteri lonely, keseorangan, ya, bila si suami ahli politik, jadi sibuk. Betul. Pergi sana pergi sini, isteri duduk kat rumah. Jadi moga-moga anak ini akan yang Nabi Yusuf ini moga-moga boleh menjadi anak. Either one, ya, sama ada jadi hamba, pesuruh ataupun jadi anak. Wa kadzalika, peristiwa inilah cara Allah menetapkan Nabi Yusuf, makanna li Yusuf fil ard, di bumi, ya, wali nuallimahu min ta'wilil ahadis, dan kami mengajarkannya takwil ahadis, iaitu boleh menguruskan perkara-perkara yang mengelirukan, ya, perkataan-perkataan, dan salah satunya perkataan daripada mimpi. Betul. Ya, tetapi Nabi Yusuf sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Yaqub pada awal surah Yusuf, potensinya ialah boleh melihat kepada sesuatu yang mengelirukan dan dia boleh selesaikan. Dia pandai untuk menyusun perkataan sebagaimana pada awal mimpinya itu dapat disusun kaukaban, kemudian bulan, kemudian matahari. Betul. Ya, cara susunan perkataan itu. Betul. Bagi seorang anak kecil ia sebagai satu perkara yang amazing. Betul. Ya, baik. Jadi wallahu ghalibun ala amrihi. Ini adalah amat mahal tuan-tuan. Subhanallah. Maksudnya, ya, sesungguhnya Allah lah yang ghalib, yang berkuasa atas segala urusannya Nabi Yusuf alaihissalam. Allahu akbar. Untuk kita sebenarnya apa-apa saja yang berlaku tuan-tuan, dengan kita PKPD, dengan lockdown, dengan COVID-19, sebenarnya ada orang kata ni apa ni, mengapa sampai 2 tahun kan? Ada lagi ke kan? Sebenarnya wallahu ghalibun ala amri. Subhanallah. Allah yang berkuasa sebenarnya. Kan, jangan rasa macam ni Allah tak kisah ke kita ni. Allah biarkan kita ni ekonomi merudum apa sebagainya.
Bukan. Allah yang ghalib. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui, tidak mengerti perkara ini. Itu hebat ayah Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yaqub yang jawab wallahul musta'anu ala ma tasif. Tak cakap banyak. Ya. Sebab dia tahu dah pasti ada Allah yang akan bersama. Allah akan bersama. Ya. Dan seorang ayah yang ada keimanan begitu, ia memberi doa kepada Tuhan yang akan menjaga urusan anaknya. Itu penting Ustaz ya. Ibu sama juga ya. Kerana apa? Kerana kalau kita rasa tak ada siapa nak tolong kot. Ya. Macam mana anak cik nak makan? Allah. Kan? Dalam kes Nabi Yusuf ini ialah macam mana dalam telaga tu. Ya salam. Tetapi masih lagi hidup dan walamma ya. Dan apabila sampai kepada balagha asyuddahu, masyaallah, Nabi Yusuf ini telah cukup dewasa ya. Dewasa kalau dalam riwayat ada menyatakan sampai umur 33 32 tahun ya, daripada anak kecil, maksudnya bertahun-tahun duduk di tempat tersebut. Tainahu hukman wa ilma. Oh menarik Ustaz. Subhanallah. Kami berikan kepadanya apa? Bukan ilmu dan hikmah. Betul. Tapi hikmah dan ilmu. Terbalik. Subhanallah. Terbalik. Biasanya ilmu ya, ilman wa hikmah wa hukmah. Tetapi terbalik. Pasal apa? Pasal Nabi Yusuf masih lagi baru balik ya. Maksudnya baru ada, kita jangan cakap 33 ya. Ada yang kata 18. Tak pentinglah ya, dalam Quran yang penting dia dah mencapai tahap kematangan itu. Betul. Balik. Dan dia kerana ilmu mungkin tak banyak, tetapi dia diberikan hikmah. Apa maksud hikmah ini? Ialah dia boleh membuat keputusan Ustaz. Betul, Ustaz. Boleh membuat keputusan dan dia diberikan ilmu ya. Berbanding dengan beri ilmu dan membuat keputusan. Apa bezanya? Ada orang banyak ilmu Ustaz. Betul, Ustaz. Banyak ilmu, dia belajar tentang pengurusan keuangan apa sebagainya. Betul. Tapi duit dia masih tak bertambah-tambah. Dia tak boleh buat decision, keputusan untuk melabur, untuk buat bisnes, tak boleh. Dia hanya ilmu, belajar sampai 4 tahun finance, tapi uruskan duit dalam bank untuk melabur dia tak tahu. Pasal dia tidak dapat hikmah, dia dapat ilmu sahaja ya. Tetapi bagi Nabi Yusuf, dia diberikan hikmah sehingga kan wa kadzalika najzil muhsinin, iaitu inilah balasan bagi orang yang melakukan kebaikan. Ini adalah mesej untuk kita Ustaz ya. Kalau kita terus berbuat kebaikan dalam hidup kita ini, ihsan dengan Allah, ihsan dengan manusia, walaupun masuk masuk telaga tadi itu, masih lagi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata Allah bagi hikmah dan juga ilmu. Subhanallah ya. Dan hikmah ilmu ini menyebabkan beliau makin dewasa, handsome, pandai. Betul, ya, pandai buat kerja, pandai menarik perhatian kepada majikannya. Maka apakah yang berlaku kepada majikannya, isteri kepada Al-Aziz yang spend ataupun duduk lama di rumah itu? Betul, ada sesuatu yang berlaku. Masya-Allah. Berlaku bila apa yang berlaku Ustaz ya? Benda lain pula ni. Itu hari esok insya-Allah Ustaz ya. Jadi membawa pada resolusi kita halaman 237, iaitu yang pertama, yakin Allah akan bantu walaupun rasa tidak ada sumber atau hilang punca. Yang kedua, elakkan menipu sebagaimana abang kepada Nabi Yusuf, dan amalkan kesabaran yang indah untuk terus mendapat pertolongan daripada Allah. Kita berdoa Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Sebut bijaksana kemahiran tadi, kita nak ucap terima kasih pada Puan Azlina kita. Siapa pula tu Ustaz? Juru bahasa isyarat kita, insya-Allah, yang berkongsi ilmu. Subhanallah. Terima kasih ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa mak ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurnia kekuatan buat kami seorang ayah, untuk kami didik anak isteri kami menuju redamu ya Allah. Kurnia kekuatan buat kami sebagai seorang ayah, untuk mendidik anak-anak kami mengenal kalammu Al-Quran, salat mereka, ibadah mereka, bacaan Quran mereka. Ya Allah, kurnia kekuatan buat kami sebagai seorang ayah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa meniti di bibir kami, dan juga menjadi kekuatan kami dengan sabar ya Allah.
sebagaimana ayatmu fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun yang disebut oleh baginda Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Maka ya Allah, mudah-mudahan kami juga menelusurinya ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaznya dengan Amin. Kita selalu ihsan, dengan selalu kita mendekati al-Quran, kebaikan ini, cahaya ini menyebabkan banyak hikmah ya. Hikmah itu maksudnya kita boleh buat keputusan dalam masyarakat. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan al-Quran, membina masyarakat yang mampu membuat keputusan yang tepat, bukan sekadar banyak ilmu tetapi banyak membuat keputusan yang matang. Dan inilah contoh daripada Nabi Yusuf yang kita harapkan masuk ke dalam diri dan keluarga kita. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini, pagi esok, dan insya-Allah kita akan melihat babak seterusnya, apa cabaran bagi seorang insan yang bijak dan juga yang handsome ini. Subhanallah. Kita akan saksikan esok insya-Allah. Tapi tuan-tuan jangan lupa jaga kesihatan ya, vaksin untuk didapatkan sebagai usaha kita untuk terus kita sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.